Cuba tengok suasana yang berbeza yang berlaku kepada Rasulullah sebelum Rasulullah berhijrah, selepas Nabi berhijrah. Di Makkah Al-Mukarramah, Nabi dalam keadaan tentangan yang hebat. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dituduh gila, Nabi dikatakan orang yang sesat dan sebagainya. Tidak. Tapi bila sampai di Madinah, keadaan berbeza. Ahli Madinah menyambut Rasulullah sebagai insan yang istimewa. Mereka kenal Rasulullah dengan berita yang disampaikan kepada mereka. Ahli Makkah yang pada ketika tersebut duduk depan Rasulullah tapi tidak melihat kebenaran. Hal ini yang berlaku zamanlah. Kebenaran depan mata dia tak nampak. Jadi yang ni yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli Makkah menentang, menghalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bunuh terus, bukan calang-calang ni. Sebab tu waktu perhimpunan di Darin Nadwah. Darin Nadwah ni dekat dengan Bukit Safa, antara Safa dan Marwah. Tempat tu. Tempat ni mereka tidak akan kumpul. Ni di rumah Qusay bin Kilab, Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawasan ni kawasan tempat perhimpunan kelompok ketua-ketua Arab, ketua-ketua Quraisy untuk berbincang benda penting. Hak penting bincang tu. Kalau zakat benda kecil-kecil dia tak bincang itu, dia bincang rumah depa ya. Tapi kalau kata benda yang besar yang berkait dengan urusan kenegaraan mereka akan bincang di Darin Nadwah. Jadi urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni urusan besar bagi kehidupan golongan Quraisy. Sehinggalah Abul Bakhturi dia keluarkan pandangan. Dia kata tak payah pun Muhammad ni kita penjarakan dia. Kita kurung dia dalam bilik besi, kemudian kita bagi makanan kepada dia sampai dia mati. Maksudnya ada jugalah perasaan nak bagi makanan tu ada. Nak taklah penjara ya. Dalam pandangan dia kita penjarakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki tua yang hadir bersama dalam majlis tersebut. Lelaki ni pakaiannya berkelubung. Kemudian dia datang duduk di depan pintu. Dia kata saya nak masuk sekali. Orang pakat tanya ni siapa dia ni? Siapa kamu ni, daripada mana? Dia kata ana syaikhun min Najdin. Aku syekh daripada Najd. Najd ni tempat tinggi yang ada di belah kota Makkah Al-Mukarramah. Ini tempat lahirnya Musailamatul Kazzab. Dan kelompok-kelompok orang yang menentang agama Allah Ta'ala ni, yang bawa pahaman pelik-pelik ni, banyak daripada situ. Dia kata ana syaikhun min Najd. Aku datang ni untuk melihat perbincangan kamu. Dia kata kalau kamu suka aku duduk, aku duduk. Kalau kamu tak suka aku boleh balik. Dia kata tak ada masalah apa. Dia kata apa duduk. Lagipun dia bukan orang kita. Maksud dia bukan kelompok daripada orang dalam Mekah di Najd. Dia orang luar. Orang luar tak ada masalah. InsyaAllah rahsia kita tak terpecah kot sebab dia orang luar. Tak apa. Masuk sekali duduk. Bila Abul Bakhturi buat keluar pandangan tersebut, terus dia kata, ni hak orang tua ni. Dia kata ni apa punya pandangan ni? Ni pandangan penakut ni. Dia kata tak elok pula pandangan macam ni. Ni bukan pandangan, dia kata. Senyap Abul Bakhturi. Keluar pula seorang lagi lelaki bawa keluar pandangan, kata kita halau Muhammad keluar daripada negara kita. Senang. Kita tak payah fikir pasal dia, dia pun tak payah fikir pasal kita. Tak payah susah-susah. Halau dia keluar daripada negara. Mudah kita kerja. Lelaki daripada Najd ni, orang tua ni kata apa? Orang tua ni kata ni pun bukan pandangan juga. Dia kata hampa tak fikir kan? Tak fikir elok-elok kan? Dia kata Muhammad ni kalam dia cantik, akhlak dia mulia. Kalau dia keluar daripada bumi kamu pergi ke tempat lain, kalau orang lain pakat terima dia pula, dia seru orang lain pula untuk masuk dalam agama dia, kemudian orang terima dengan penuh rela hati. Akhirnya dia akan bina kekuatan, dan satu masa nanti dia akan datang masuk ke tempat kamu, dia akan pijak kepala kamu pula. Tu macam mana? Takut dia pula. Kata betul juga. Jadi senyap. Akhirnya Abu Jahal buat keluar pandangan. Dia kata ini pandangan aku, dan tidak ada pandangan lagi selepas pandangan ni. So, kamu tidak akan keluarkan pandangan ni. Orang tanya apa pandangan tersebut, yang orang lain tak pernah keluarkan pandangan, dan orang tak akan keluarkan pandangan itu. Maka kata dia, kita kumpulkan lelaki-lelaki, pemuda-pemuda yang hebat, yang gagah perkasa, daripada kabilah-kabilah kita. Setiap kabilah, setiap ketua kumpulan akan hantar satu orang lelaki yang gagah. Setiap orang di kalangan mereka ni kita bagi pedang seorang satu yang tajam, dan kita pergi ke rumah Muhammad pada malam ini. Kita tetap dia ramai-ramai.
seorang sekali, maksudnya bukan pakat tetap seorang sekali, tetap sekaligus. Biar dia mati di tempat tidur dia, maka sudah tentu Bani Abdul Manaf, yakni keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah tentu tidak akan boleh menyalahkan kita semua. Sebab mereka tak akan mampu untuk perangi ke 15 ataupun ke 12 kabilah yang ada pada ketika tersebut. Sebab kita semua sepakat. Dia kata, takkan satu nak lawan dengan kita ramai, dan tentu mereka tak akan lawannya. Itu cara dia. Maka orang tua tersebut kata apa? Ini barulah pandangan. Ini baru pandangan. Dia kata, hak tadi bukan pandangan. Nampak? Iblis ni noh. Siapa dia lelaki tua tu? Itulah iblis. Iblis yang datang untuk memperak-perandakan lagi. Dia bukan main buat apa pun. Dia bukan keluar pandangan. Dia cuma bagi perangat ni. Tahu orang Kedah panggil perangat. Perangat ni bila nak bagi, jadi gosip dia tu lagi jadi sakan. Waktu tengah duk bincang tu, dia nak bagi panas. Isu tu nak bagi panas. Jadi dia yang duk kata ni bukan pandangan, ni bukan pandangan. Ni baru pandangan. Pandangan ketiga baru dia kata pandangan. Jahat-jahat iblis ni, jahat lagi Abu Jahal. Kenapa? Kerana kurang-kurangnya iblis tak keluar pandangan kata suruh bunuh Rasulullah. Abu Jahal keluar pandangan bunuh Rasulullah. Walaupun iblis dalam hati dia tu dia nak. Tapi dia pun tak berani nak keluar pandangan yang buruk macam tu. Ni bunuh Nabi Muhammad ni bukan orang biasa. Akhirnya iblis bila mana Abu Jahal bawa keluar, dia cuma setuju setuju. Dia setuju pun dah laknat je sebenarnya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimah. Siapa yang membantu seseorang untuk membunuh muslim yang lain walau dengan satu kalimah, dia akan datang bertemu dengan Allah. Ditulis di antara dua matanya, aisun min rahmatillah. Ditulis kata orang ni adalah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Akan ditulis di antara baina ainai, di antara dua matanya. Di depan ni, di dahi dia ni akan ditulis orang yang jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh daripada rahmat Allah ni, tak ada tempat lain lah, neraka lah tempat dia. Apa dia tolong orang dengan nak bunuh dengan satu kalimah? Dia kata bunuh. Tu, dia kata bunuh tu. Contohnya ada orang ni dia tak suruh buat apa pun. Dia tak bunuh. Cuma dia bagi arahan, kamu bunuh dia. Bunuh dia. Kalau dia kata dia apa, dia kata bunuh. Sebut bunuh satu kalimah. Maka nanti orang yang begini, walaupun dia tidak bunuh, tapi dia membantu untuk orang lain membunuh, maka dia akan masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Hadirin mati Allah Ta'ala sekalian, ini peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW. Tentangan yang hebat, ujian yang besar. Tapi benar seperti mana kata para ulama, dan kata Allah Ta'ala juga dalam Al-Quranul Karim, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di dalam kesusahan itu pasti akan ada kesenangan.